Perancangan bandar memerlukan penelitian dalam mereka bentuk setiap pasir atau lot tanah dengan penekanan diberikan terhadap aspek pembangunan, keselamatan, kebolehan untuk dikembangkan dan sebagainya. Sesebuah bandar direka bentuk untuk memaksimalkan penggunaan tanah yang ada sebaik mungkin dan berdasarkan tujuan itu, faktor keluasan tanah memainkan peranan yang sangat besar dalam membolehkan sesebuah bandar dibangunkan dengan berkesan. Kepentingan perancangan bandar. Perancangan bandar, perancangan pekan, bandar dan perbandaran adalah proses politik dan teknikal berkaitan dengan kawalan penggunaan tanah dan reka bentuk persekitaran bandar termasuk jaringan pengangkutan. Ianya bagi memandu dan memastikan pembangunan terancang pertempatan dan masyarakat. Ia berkait dengan penyelidikan dan analisa pemikiran strategik, seni bina, reka bentuk bandar, perbincangan dengan awam, cadangan polisi, pelaksanaan dan pentadbiran. Perancangan boleh dalam pelbagai bentuk termasuk rancangan strategik, pelan menyeluruh, pelan kejiranan, strategi peraturan dan insentif atau rancangan pengekalan sejarah. Perancang sering juga bertanggungjawab bagi melaksanakan polisi yang dipilih. Asal perancangan bandar moden terletak pada pergerakan perubahan bandar yang muncul sebagai tindak balas kepada keadaan tidak teratur pada bandar industri pada pertengahan kurun ke-19. Perancangan bandar turut merangkumi pembaharuan bandar dengan menyesuaikan kaedah perancangan bandar pada bandar sedia ada yang mengalami kemerosotan. Pada akhir kurun ke-20, istilah pembangunan mampan telah menjadi lambang hasil sempurna bagi keseluruhan matlamat perancangan. Jenis-jenis bandar. Ramai yang kurang ambil tahu tentang jenis-jenis bandar terutama yang terdapat di dalam negara kita. Itulah mungkin menjadi punca kesalahfahaman masyarakat terhadap gelaran sesuatu tempat yang mereka diami. Selalunya gelaran bandar ini dipengaruh oleh skala penduduk yang mendiami sesuatu tempat itu. Di Malaysia, bandar kecil mempunyai kepadatan pendudukan kurang dari 30,000 orang. Umumnya bandar ini digelar sebagai pekan kecil dan ia terletak di kawasan luar bandar. Bagi penduduk yang menghuni sesuatu kawasan yang ada kepadatan penduduk sekitar 30,000 hingga 100,000 orang dipanggil sebagai bandar sederhana dan lazimnya menggabungkan beberapa pekan di dalamnya. Manakala bandar besar pula selalunya akan dihuni oleh bilangan penduduk sekitar 100,000 hingga 1 juta orang. Kebiasaannya dijadikan ibu negeri dan digelar bandar raya berdasarkan faktor politik, sejarah dan fungsi pembandaran yang dijalankan. Bandar ini yang ada di dalam negara kita, seperti Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu. Selain dari bandar yang disebut tadi, ada lagi bandar yang disebut sebagai bandar raya metropolis. Bandar raya metropolis selalunya dihuni penduduk sekitar 4 juta hingga 10 juta orang, bergantung kepada kelayakan yang telah ditetapkan sesebuah negara. Ada negara yang melabel bandar raya metropolis sekiranya sesuatu kawasan itu sudah mencecah 1 juta penduduk. Kebiasaannya terbentuk dari gabungan bandar raya yang terdapat di sekitarnya. Kerap kali gabungan sebegini menyebabkan sempadan di antara bandar menjadi tidak jelas. Bandar yang paling besar adalah bandar raya global. Bandar raya global pula selalunya dihuni bilangan penduduk melebihi 10 juta orang serta menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi bertaraf dunia. Umumnya bandar raya global adalah berkonsep bandar terancang. Kehidupan lebih berkualiti serta mempunyai taraf pendapatan per kapita yang tinggi. Bandar utama di China. China terkenal sebagai negara pesat membangun, maju dan memiliki peradaban sejarah yang menarik. Negara ini merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk melebihi 1.4. Ekonominya berkembang pesat dengan kemudahan infrastruktur baharu dan moden. Negara ini antara destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Selain bandar moden, China juga terkenal dengan tarikan alam semula jadi dan bangunan bersejarah. Beijing merupakan ibu negara China yang menjadi simbolik kepesatan kemajuan negara tersebut. Banyak destinasi menarik di Beijing boleh dilawati seperti tempat bersejarah dan melihat panda yang sinonim dengan negara tersebut. Sekiranya anda ingin melawat China, pastikan anda memulakan aktiviti pelancongan di Beijing.
Di sini anda boleh melawat salah satu keajaiban dunia iaitu Tembok Besar China, Stadium Uni Olimpik atau Stadium Nasional Beijing dan keunikan Museum Beijing. Bandar seterusnya adalah Guangzhou. Sebagai salah satu bandar terbesar di selatan China, Guangzhou mempunyai binaan bangunan paling menakjubkan di dunia dan keajaiban semula jadi seperti Gunung Bayon. Guangzhou juga mempunyai tarikan pelbagai pilihan makanan yang sangat lazat. Bandar ini sering menjadi lokasi penggambaran sekiranya terdapat filem melibatkan China. Lokasi terkenal tersebut ialah Gunung Bayon atau Gunung Awan. Jangan lupa rakam gambar kenangan di mercu tanda Guangzhou iaitu di Menara Canton. Shanghai pula menjadi salah satu bandar utama di dunia dan hub kewangan global. Bandar ini terkenal sebagai pusat pelancongan utama di China. Bandar raya global ini melambangkan bandar moden China. Bagaimanapun, masih banyak destinasi berunsurkan tradisi dan budaya China terdapat di sini. Pastikan anda melawat The Bund iaitu kawasan mewah di Shanghai. Museum Seni China juga melihatkan kemajuan muzium negara tersebut yang terkenal dengan sejarah peradaban China. Selain Beijing, Shanghai juga memiliki zoo yang mempunyai panda. Tetapi bagaimana pula dengan perancangan bandar di kawasan yang jarang dipilih untuk dijadikan bandar? Sesebuah negara jarang akan membangunkan bandar di kawasan yang terpencil kerana kekangan logistiknya. Oleh sebab itulah bandar Yanjin yang terletak di Yunnan, China unik berbanding majoriti bandar-bandar lain di dunia. Kedudukannya dan reka bentuknya memang luar daripada biasa. Bandar paling sempit di dunia. Bandar Yanjin merupakan sebuah bandar yang mempunyai populasi sekitar 450,000 orang penduduk. Untuk perbandingan, Kota Kinabalu di Sabah mempunyai jumlah populasi sekitar 462,900 orang dan Kuantan di Pahang pula dianggarkan menempatkan 427,500 penduduk di dalamnya. Kenapa angka ini perlu disebutkan perbandingannya? Ini kerana Yanjin merupakan sebuah bandar yang direka di kawasan pergunungan yang mengurung bandar itu dan di tengah-tengah bandar itu pula lalu sebatang sungai besar dinamakan Sungai Heng. Yanjin dibina di sepanjang kaki gunung, dipisahkan kepada dua bahagian sepanjang sungai itu. Dua bahagian bandar yang terpisah dihubungkan melalui beberapa jambatan yang dikongsi bersama-sama. Oleh kerana reka bentuknya unik, Yanjin dikenali sebagai bandar paling sempit di dunia dengan kawasan paling sempit yang memisahkan kedua-dua zon bandar ini hanya mempunyai kelebaran 30 meter. Kenapa Yanjin dibina? Sekiranya kita melihat gambar bandar Yanjin, pasti ramai akan mempertikaikan kesahihannya. Yanjin memang tak sama seperti bandar-bandar biasa yang kita lihat. Kekurangan jumlah jambatan yang menghubungkan dua zon bandar terpisah menyebabkan kegiatan ekonomi di sana perlahan. Situasi ini diburukkan lagi dengan kesukaran jalan akses untuk hadir ke sana. Yanjin memang dikelilingi kawasan pergunungan dan dibina pada kedudukan agak tinggi dan untuk sampai ke sana pun merupakan satu cabaran besar. Namun penduduk Yanjin memilih untuk terus mendiami kawasan itu kerana merasakan corak hidup mereka sudah biasa dengan susah payah yang timbul. Nenek moyang awal penduduk di Yanjin pada asalnya hadir sebagai pekerja bagi mengusahakan ratusan telaga garam yang dibuka di sana. Diisytihar sebagai sebuah perbandaran pada tahun 1917, penduduk Yanjin menjadikan feri sebagai mod pengangkutan utama. Feri jugalah menjadi kenderaan pengangkut garam yang telah siap diproses untuk dieksport. Oleh kerana itulah nama Yanjin yang dipilih merujuk kepada kenderaan itu iaitu feri pengangkut garam. Bangunan yang perlu direka tinggi. Disebabkan kedudukannya yang betul-betul berada di tepi sungai serta terletak di kawasan pergunungan, Yanjin berdepan masalah banjir sejak sekian lama. Oleh kerana usaha mengatasi masalah banjir sukar dijalankan akibat kekangan logistik serta kos yang tinggi, sistem perbandaran di Yanjin mengamalkan satu solusi mudah bagi menangani risiko kediaman dan bangunan di sana ditenggelami air. Bangunan-bangunan di sana akan dibina di atas cerucuk konkrit yang sengaja ditambahkan ketinggiannya, menaikkan ketinggian setiap bangunan yang bakal dibina kira-kira 6 tingkat dari aras sebenar tanah. Dengan solusi ini, setiap kali berlangsungnya banjir sama ada kecil atau besar, kesan kerosakan ke atas harta benda dan nyawa orang ramai dapat diselia dengan lebih baik.
Selain banjir, duduk di kawasan pergunungan juga mendedahkan penduduk di sana dengan risiko berlakunya tanah runtuh. Setakat ini, bencana runtuhan tanah yang berlaku masih dalam keadaan terkawal. Dek Kejayaan komuniti di sana memastikan aktiviti penebangan hutan berada pada tahap minima. Namun kita tidak tahu berapa lama lagikah Yanjin dapat bertahan. Bangunan yang ada di sana sudah berada dalam keadaan uzur disebabkan oleh sebab kedudukannya yang terletak di tepi sungai memberikan kesan besar kepada penyelenggaraan setiap bangunan yang ada. Banyak pihak sehingga ke hari ini lantang mempersoalkan apakah keperluannya penduduk di sana untuk terus memencilkan diri menetap di kawasan yang sukar untuk didatangi. Jawapan kepada soalan ini sukar untuk dijawab. Hanya mereka yang kekal tinggal di sana faham apa yang istimewanya dengan Yanjin. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.